Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Ya. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai topik yang ke-18 iaitu topik paru-paru berair. Apa kata doktor pakar jantung ya? Jadi seperti yang kita tahu paru-paru berair adalah antara punca kebanyakan pesakit datang ke hospital kerana masalah susah nafas Jadi apabila dilihat di X-ray kita melihat bagaimana X-ray itu menunjukkan adanya air di dalam paru-paru Jadi di dalam term ataupun terma perubatan ni kita akan memanggil paru-paru berair ini sebagai sama ada pleural effusion ataupun pulmonary edema Jadi ada dua jenis term perubatan yang selalu digunakan pakai oleh para doktor untuk memanggil kondisi yang kita panggil paru-paru berair Jadi saya masih menunggu Dr. Fu. Dr. Fu adalah pakar jantung daripada Sunway Medical Center Velocity Jadi Dr. Fu Yok Long banyak merawat pesakit-pesakit yang mempunyai masalah paru-paru berair disebabkan penyakit jantung Bincangkan dengan lebih detail dengan lebih terperinci apakah penyakit-penyakit jantung yang boleh menyebabkan masalah paru-paru berair. Jadi banyak juga mitos-mitos berkenaan paru-paru berair yang mana ramai orang ataupun para netizen bertanya adakah mandi di waktu malam boleh menyebabkan paru-paru berair Jadi kita akan bincangkan perkara ini sebentar lagi Telah pun menerima invitation saya. Hello, Assalamualaikum. Maaf. Okey, nampaknya ada sedikit gangguan gangguan internet, tapi kita akan teruskan. Saya masih lagi menunggu Dr. Fu. Dr. Fu, okey, tak apa. Daripada netizen pun kita ada beberapa soalan. Okey, tak apa. Memandangkan kita ada masalah internet, saya akan pergi ke bilik Dr. Fu untuk menemu ramah beliau secara langsung Okey, baiklah, mari kita ke bilik beliau. Nevermind, I think I'll just do it in your room. Okay. Jadi bersama-sama kita adalah Dr. Fu Okay, can. Okay, baiklah Dr. Fu. Okay, jadi Dr. Fu. Jadi Dr. Fu terangkan sikit apakah maksud paru-paru berair dari perspektif Dr. Pakar Jantung. Okay, selamat pagi semua. Apa khabar? Nama saya Dr. Fu sini, pakar jantung. So, terima kasih Dr. Yakin sebab invite saya untuk Facebook Live ini So, paru-paru berair adalah sejenis penyakit dimaksudnya paru-paru ada air, sedang saja macam tu. Tapi di mana datang air itu dan air di mana kita kena tahu. So, kita kena tahu paru-paru kita ada satu struktur dalam badan yang ada dua paru-paru, kiri dengan kanan. Di paru-paru ini juga ada dia punya segmen. So untuk kiri ada 2 segmen dan kanan ada 4 kiri ada 3 segmen dan kanan ada 2 segmen. Okay. So kanan ada 3, kiri ada 2. Okay. Left got 2 segmen, right got 3 segmen. Sembang. So di segmen ini dia ada satu benda lagi, benda yang selaputi dia punya paru-paru ini. Okay. Membrane dia. So yang boleh buat ada air. So di dalam air, kalau paru-paru berair, dimaksudnya di dalam
segmen selaputi paru-paru itu yang boleh ada air. Okay? Dan juga di paru-paru pun boleh ada air lah. This is what we call dalam bahasa English pleural effusion. Dan kalau ada orang yang sakit jantung ke sakit buah pinggang, dia tiba-tiba susah nafas, kata paru-paru berair disebabkan dia ada kita kata dia pulmonary edema. Maksudnya di alveola tu, di paru-paru tu ada banyak air. So di dalam alveola yang tempat pernafasan itulah. So itu adalah maksudnya paru-paru berair. Actually ada dua jenis paru-paru berair. One is pleural effusion dan satu lagi adalah pulmonary edema. Satu yang tepi paru-paru berair dan satu di dalam paru-paru yang berair. Ya, betul. Yes. So punca-punca. Okay, so in actual fact dia ada banyak jenis benda yang boleh mengakibatkan paru-paru berair ini. Okay, so kita kena tahu yang overall ada 3 jenis. Okay, so satu adalah so kita disebabkan oleh jantung. Okay, so jantung boleh mengakibatkan paru-paru berair. Buah pinggang, masalah buah pinggang boleh mengakibatkan paru-paru berair. Dan juga liver, hati kita pun boleh mengakibatkan paru-paru berair. So ini adalah 3 organ pertama, organ penting yang saya boleh katakan yang boleh mengakibatkan dia paru-paru berair. Dari segi penyakit jantung, Dr. Fu, Yes. apa spesifik penyakit jantung yang boleh menyebabkan paru-paru berair itu sendiri? Okey, untuk menyenangkan semua benda, so kita kena tahu kenapa paru-paru boleh berair dulu. Okey, so paru-paru boleh berair sebabkan jantung. Kalau jantung kita lemah, okey, so bila jantung kita lemah, kita tidak dapat mengepam darah di dalam badan ke seluruh badan. Dan juga kita punya buah pinggang adalah satu filter air. So bila paru-paru bila jantung pumpkan darah dia dalam jantung, dia akan flow kepada kidney dan kidney akan filterkan semua air untuk keluarkan. Apabila seseorang yang ada masalah jantung disebabkan oleh penyakit jantung, jantung sumbat, jantung lemah, okay? So fungsi jantung tu akan rendah. Dan bila fungsi jantung rendah, dia tidak dapat mengepam darah dalam jantung dia yang berlebihan tu kepada buah pinggang untuk difilterkan. Disebabkan oleh ini, okay, dia akan ada backflow sebabkan filter itu pump tu sudah kurang berfungsi. So dia akan ada backflow dan mengakibatkan paru-paru berair. So pertama adalah jantung lemah disebabkan oleh masalah jantung. Kalau ada kencing manis, siapa yang ada kencing manis, darah tinggi, masalah kolesterol, dia akan ada risiko tinggi untuk jantung sumbat. Kita panggil ischemic heart disease. Dan bila yang sesiapa yang pernah ada masalah jantung sumbat, heart attack, so dia ada risiko untuk jantung lemah dan at the end of life ada risiko untuk kita panggil heart failure dan pulmonary edema. Jadi lemah jantung antara punca utama yang menyebabkan paru-paru berair tu ya. Ya, yang saya katakan jantung is very important sebab penyakit jantung adalah number 1 killer dalam dunia ini. Dia pembunuh diam dan pembunuh utama dalam dunia ini disebabkan di serata dunia masalah penyakit jantung, ischemic heart disease, heart attack adalah world number 1 killer lah. Dan disebabkan oleh penyakit jantung ini, banyak-banyak individu yang boleh dapat heart failure yang mengakibatkan paru-paru berair. I see. Jadi kebiasaannya Dr. Fu, pesakit yang ada paru-paru berair ni, apa simptom-simptom yang mereka ada selalunya? Mungkin Dr. Fu boleh ceritakan sikit. Okay, so yang saya akan katakan paru-paru berair ini, dia adalah satu progressive disease. Okay, so ada orang yang boleh serta-merta dapat kita panggil acute pulmonary edema ataupun ada chronic heart failure. Maksudnya penyakit itu adalah berpanjangan. So untuk kata chronic heart failure dulu, sesiapa pesakit yang ada risiko masalah jantung memang ada risiko heart failure. Biasa dia akan ada simptom susah nafas. Biasa akan susah nafas sedikit, mencungak-cungak. Tetapi apabila berjalan lebih, membuat kerja lebih, exercise, dia boleh susah nafas tu akan lebih berpanjangan dan lebih banyak. Okay? So kita panggil shortness of breath pertama dia. Yang kedua, so apabila jantung lemah, so kita tak boleh pump, kita akan ada satu kita panggil pedal edema, iaitu kaki bengkak dulu. So untuk sesiapa yang sebelum ada paru-paru berair,
air tu mesti akan ada di seluruh badan dulu. So dan first and foremost dia akan ada pedal edema ataupun kaki bengkak. So bila seseorang yang ada kaki bengkak, dia memang ada risiko untuk heart failure dan juga untuk masalah jantung lah. So bila kaki dia makin bengkak, dia makin susah nafas. Apabila tidur juga, okey, biasa kita tidur dengan satu bantal kat kepala, okey. So tetapi pesakit itu tiba-tiba perlu lebih tinggi lagi. Sekarang perlu 2 bantal, lepas tu 3 bantal, 4 bantal di atas kepala. So ini adalah satu simptom-simptom yang mengatakan pesakit itu jantungnya makin lemah, makin banyak air di dalam badan, sehingga dia tidak boleh bernafas bila dengan postur yang biasa. Dia perlu duduk makin tinggi. So ini adalah gejala-gejala atau simptom yang kita panggil boleh chronic heart failure. So patient ini biasa dia pun minum air banyak. You tahulah keadaan di Malaysia kita banyak panas. So banyak orang minum air yang banyak. So bila kita minum air banyak dan tidak boleh filter keluar, dan dia automatically akan bertambah dan jadi heart failure. Kalau chronic heart failure tu, Yes. berapa lama masa yang kita panggil untuk katakan dia chronic tu? Oh, chronic. Okay, so simptom ini. Okay, so biasa patient-patient yang ada masalah jantung ini, dia adalah masalah berpanjangan. Ada yang berbulan-bulan, tetapi juga ada yang berminggu-minggu. Saya ada memang banyak pesakit yang kata kaki dia bengkak sikit-sikit dulu, tapi dia tidak kisah. Tapi dalam masa 1-2 minggu ini, dia makin berpanjangan, makin banyak bengkak dan susah nafas. So ini pun kita boleh jadi chronic heart failure. Tapi lepas investigasi, kita nampak yang jantungnya memang lemah dan confirm itu adalah chronic heart failure. Jadi apa ujian-ujian yang perlu dilakukan ya untuk nak mengenal pasti punca paru-paru beraya yang disebabkan oleh sakit jantung ni? Okay. So untuk melihat, first kita kena tahu dia punya punca. Punca adalah jantung. Okay. So untuk cek jantung ini kita kena tahu pesakit ada risiko tidak. Apa yang saya selalu kata, kita ada risiko yang boleh ubah dan risiko yang tidak boleh ubah. Modifiable dengan non-modifiable. Apakah maksud yang tidak boleh ubah? Risiko yang tidak ubah adalah nampak kita umur. Bila umur kita makin meningkat, risiko kita pun meningkat. Okay? So yang tak boleh ubah lagi adalah jantina, lelaki atau perempuan. Sebab hormon-hormon kita memang biasa ada perbezaan untuk risiko. Yang ketiga adalah family history, ahli keluarga. Ini adalah benda yang kita tidak boleh ubah. So kalau ada siapa-siapa yang ahli keluarga yang memang ada kencing manis, darah tinggi, masalah jantung, risiko anda pun adalah makin meningkat. So ini adalah risiko-risiko yang tidak boleh diubah. So apakah risiko yang boleh diubah oleh kita? Maksudnya kita boleh bantu untuk kurangkan risiko dia. So saya panggil dia pembunuh diam risiko dia. Kencing manis, darah tinggi dengan kolesterol. So ketiga-tiga ini adalah pembunuh diam sebab pesakit-pesakit kebiasaannya tiada simptom atau simptom yang sedikit saja, dan kebiasaan bila dia sudah sampai ke hospital itu sudah late stage, sudah banyak komplikasi sudah. Agak terlambat ya untuk dirawat. Betul. So lepas itu benda yang boleh diubah juga adalah merokok dengan minum arak. So alkohol dengan smoking ini adalah risiko-risiko juga untuk masalah jantung yang boleh diubah. So untuk kita, sesiapa yang ada risiko tu, kita suruh dia jaga kencing manis, jaga darah tinggi, jaga kolesterol. Yang ada rokok, minum arak tu semua kena berhenti. Sebab ini boleh kurangkan risiko untuk kita dapat masalah jantung. Dan at the end, heart failure dan paru-paru berair. Yeah. Ada tes-tes yang nak buat ke, macam scan ke apa? So bila pesakit tu datang jumpa doktor, okay, so biasa kita kena buat kena tanya soalan dulu. Kita kena dapatkan satu history sama ada masalah ini memang berpanjangan ataupun baru bermula sahaja. Lepas tu kita kena buat investigasi. Okay, investigation kena buat blood test. Very simple. Kita kena buat blood test. Kita kena tengok ada risiko kencing manis, darah kolesterol ke tidak daripada blood test ini. Dan kita kena cek juga dia punya hati dan dia punya buah pinggang. Sebab ini juga adalah risiko-risiko untuk paru-paru berair. So untuk jantung juga, yang next yang kita boleh buat lepas tu adalah ECG. Kita boleh letak banyak lead wire dalam tubuh kita untuk kita cek electrocardiogram of jantung tu.
Kita boleh lihat sama ada jantung tu ada left ventricular hypertrophy ke tidak, maksudnya jantung dia punya muscle sudah bengkak ataupun jantung lemah, sama nadi dia normal ke tak normal. Ini semua adalah satu risiko. Selepas itu juga kita boleh buat investigasi echocardiogram, ultrasound jantung. So ultrasound jantung ini adalah penting disebabkan kita boleh tengok fungsi jantung dia, sama ada jantung dia berfungsi dengan normal ke tidak. So biasanya untuk satu jantung yang sihat, dia punya ejection fraction ataupun fungsi jantung dia adalah lebih kurang 55 sampai 60%. So sesiapa yang ada heart failure, jantung lemah, dia punya peratus tu boleh kurang kepada 20%, 30%. Itu adalah pasien yang risiko tinggi untuk masalah heart failure dan dapat paru-paru berair. Berapa fungsi jantung yang normal, Dr. Fu? Yang saya beritahu tadi lebih kurang 55 sampai 60%. Itu adalah fungsi yang biasa. Ya. Perlu ke kita buat ujian lari ataupun stress test pada saat ini untuk nak tahu sama ada paru-paru berair itu sebab jantung ataupun tidak? Okey, bagus. Ini satu soalan yang bagus. Stress test biasa adalah ujian lari di atas treadmill yang kita buat untuk melihat sama ada pesakit itu ada sumbat jantung ke tidak. Sebab kita tahu sumbat jantung tu adalah risiko pertama untuk heart failure. So, first saya perlu tengok keadaan pesakit. Sebab untuk lari stress test, untuk cek jantung sumbat, kita ada 3 jenis benda. Kita boleh buat stress test, yang paling senang untuk dibuat. Kita boleh buat stress echo, dopamine stress echo untuk pesakit-pesakit yang tidak boleh berlari. Kita boleh buat CT scan untuk lihat dia punya salur ada sumbat ke tidak. Dan terakhir kita ada MRI. So kita ada cardiac MRI yang kita boleh lihat jantung, fungsi jantung, dan juga boleh streskan jantung dia dalam MRI. So untuk pesakit yang boleh lari, sebab kalau patient-patient ada heart failure, kebiasaannya mereka lemah, tidak boleh jalan lama, tak boleh lari. So mereka tidak boleh buat stress test sebab kalau buat setengah jalan saja, kita tidak dapat bagi satu keputusan yang bagus lah, yang sama ada konkret ke tidak. So biasa kalau patient yang boleh lari, kita akan buat stress test. So minimum kriteria adalah lari untuk 6 minit dan juga heart rate. Kita punya target heart rate adalah 85%. So kalau patient yang tak boleh lari, dan kita akan buat benda lain, for example stress echo, dopamine stress echo, CT scan dengan MRI. Ini adalah benda-benda yang kita buat untuk test sama ada jantung ada sumbat ke tidak. I see. Yeah. Okay, jadi banyak test yang kita boleh buat. Of course, kita ada banyak jenis test dan setiap test adalah berbeza, dan untuk setiap individu test yang kita recommend pun adalah berbeza. Sebab everyone is different. Okay, kita kena individualize kita punya investigation dengan treatment untuk tengok siapa yang paling sesuai untuk test itu, dan kita dapat cari punca dia dari test itu. Jadi untuk pesakit yang datang sebab susah nafas dan ada paru-paru berair ni, apa rawatan yang biasa kita boleh berikan untuk pesakit jantung ni? Okay, so punca dia adalah kita kena tahu punca dia dulu. Punca dia adalah sebab air banyak. Okay, so untuk rawatan dia adalah 2 jenis rawatan. First adalah rawatan untuk kurangkan air itu, dan kedua adalah rawatan untuk kurangkan risiko ataupun punca masalah paru-paru berair. Boleh jantung, boleh buah pinggang, boleh hati. Okay, so bila sesiapa yang datang sebab susah nafas dan paru-paru berair, first kita kena kurangkan air itu. Of course kita kena bagi oksigen, sebab bila paru-paru berair banyak, oksigen dalam badan pun kurang, that's why dia akan makin susah nafas. Okay, so first kita akan bagi oksigen supaya make sure dia punya oxygen saturation adalah naik more than 95%. Next kita perlu bagi ubat untuk keluarkan air dalam badannya. Kita bagi satu ubat kita panggil furosemide ataupun dia Lasix. Dia adalah ubat yang boleh keluarkan air dalam badan dari kencing. So kita bagi ubat furosemide ini atau Lasix, dan kita akan suruh dia punya buah pinggang untuk aktif lebih sikit dan filter lebih air dari badan untuk dikeluarkan dari air. So ini adalah dapat mengurangkan volume of air di dalam badan. Okay. Dan selepas itu kita lihatlah. So biasa kalau untuk masalah jantung, so ada 3 jenis benda ataupun 3 kriteria yang mengakibat biasa patient
dan masuk untuk paru-paru berair. First, saya boleh kata adalah patient's fault. Kedua, doctor's fault. Ketiga, tiada punca ataupun automatically dia hanya lebih teruk. So untuk patient's fault, okay. So kalau kita tahu kita ada masalah jantung lemah sudah, okay, kita perlu diberi. So ada setengah pesakit yang tidak makan ubat, especially ubat untuk kencing itu menyebabkan dia air berbanyak. Okay. Satu lagi adalah pesakit minum air dengan banyak. Dia sudah tahu jantung sudah lemah. So biasa kalau jantung lemah kita akan suruh kurangkan air lebih kurang 1 liter satu hari. So tetapi kadang-kadang kita tidak boleh paksa mereka. Dan ada setengah hari yang sudah panas, terik, dia exercise, dia perlu minum air lebih, dia minum terlebih. Itu boleh mengakibatkan overload juga. Okay. Dan lepas itu adalah doctor's fault. Mungkin ada ubat yang kita beri itu tidak sesuai ataupun tidak cukup dosage dia. So untuk itu kita perlu tambahkan dosage ubat ataupun tukar ubat yang sesuai untuk pesakit. Okay. Sorry ya. Yang ketiga adalah tiada simptom, tiada punca. Disebabkan jantung, walaupun kita rawat jantung kita dengan semua ubat yang mencukupi, tetapi ada sesetengah pesakit yang akan natural progression untuk lebih teruk. So ini adalah risiko-risiko yang boleh mengakibatkan paru-paru berair. Jadi ada banyak punca dan rawatan yang boleh diberikan kepada paru-paru berair ni. Jadi Dr. Fu, kalau pesakit yang paru-paru berair ni kan, kalau dia kata saya ni masih okey lagi, jadi dia tak nak datang ke hospital. Jadi apa keburukan yang mungkin berlaku jika pesakit-pesakit yang ada paru-paru berair kerana masalah jantung ni tak dirawat dengan segera? Okey. So of course kalau ada masalah kena jumpa doktor dengan serta-merta. So paling penting adalah kita perlu jumpa doktor as fast as possible. Sebab kita boleh rawat dengan lebih awal dan kurangkan komplikasi. Yang paling penting we must treat early, sebab kalau kita tak treat awal, dia akan dapat banyak-banyak komplikasi. Dan bila ada komplikasi, rawatan dia adalah lebih susah dan juga lebih mahal dan lebih complication untuk patient juga. Okay. So ini adalah sangat penting untuk datang dengan awal. So kalau patient tak datang awal, nak tahan juga kat rumah, okay. Kalau dia tak kontrol makanan kat rumah, tak kontrol air kat rumah, tak makan ubat di rumah, dia akan progressively worsening. So bila dia datang ke hospital, kita boleh panggil acute pulmonary edema. So APO adalah satu critical state untuk patient yang datang bila dia sudah sangat tenat, okay, dan juga banyak air dalam badan. So bila kita bagi ubat kita semua pun, kita buat semua kita punya first aid, kadang-kadang kita pun tidak boleh selamatkan pasien sebab dia datang sudah terlalu lambat. So untuk semua jenis penyakit, tolonglah jumpa doktor seawal yang mungkin, sebab yang saya kata prevention is the best thing. So kalau kita dapat prevent awal, dan kita dapat kurangkan komplikasi dan juga kita dapat hidup dengan lebih sihat dan juga dengan lebih panjang. Dr. Fu, adakah penyakit paru-paru berair ni boleh sembuh Dr. Fu kalau mereka dirawat dengan elok? Ke memang tak boleh sembuh sebenarnya, cuma dikawal sahaja? Okey, paru-paru berair ini adalah satu komplikasi daripada masalah lain. So paru-paru berair kalau kita dirawat dengan betul mesti akan baik. Okey, tapi yang paling penting kita adalah perlu rawat dia punya main source yang mengakibatkan paru-paru berair. So maksudnya kalau ada jantung masalah, kita kena rawat jantung. Kalau buah pinggang yang bermasalah, kita kena rawat buah pinggang dia. Kalau kita ada hati yang problem, kita kena rawat hati. Kalau kita dapat rawat dia punya main source of problem, dan kita dapat kurangkan risiko untuk paru-paru berair. I see. Jadi ada juga soalan daripada netizen. Dia bertanya, adakah kaedah rawatan tradisional ataupun rawatan di rumah yang boleh dilakukan untuk pesakit yang berparu-paru berair ni sebab penyakit jantung ni? Adakah rawatan di rumah atau rawatan tradisional? Okey, yang paling penting adalah air dan ubat. Okey, so kalau pesakit dapat kurangkan air kurangkan air bila kat rumah, dan dia akan membantu dengan banyak. Okey, so first thing adalah air. So kalau kita dapat control air kita, saya suruh patient saya untuk minum kurang daripada 1 liter air. So 200 plus kecil. Okay. Kalau kita dapat control minum kita di dalam rumah, itu adalah benda yang paling baik untuk kurangkan risiko dapat paru-paru berair.
So ubat mesti makan juga. Kita cakap pasal ubat tradisional, okay? So sekarang kita banyak jenis ubat tradisional, ada banyak jenis, ada orang Cina, Melayu, India. Everything is traditional medicine. So biasa saya beritahu patient saya, kalaulah ubat tradisional itu kita tahu apakah jenis benda-benda, sebab ubat tradisional kadang-kadang berfungsi juga. Tapi sekarang zaman yang baru ini banyak multi level marketing, banyak orang yang jual saja tak tahu apa yang konten di dalam dia. Kalau kita dapat benda yang original, okay, kalau sendiri pergi ke hutan cari daun ke benda-benda yang original, kita tahu apakah exact benda yang kita masak atau makan dalam badan kita itu mungkin boleh digunakan. Tetapi untuk sekarang tiada sejenis rawatan lain yang kita nampak yang boleh buat efek yang baik untuk jantung. Tetapi saya tak boleh cakap juga yang semua rawatan tradisional tidak berkesan juga. So sebab ada setengah rawatan tradisional yang tulen, okey, ubat yang tulen memang boleh membantu juga sebagai satu suplemen. I see. Jadi mungkin daripada sini kita dah jelas ya, maksudnya masalah jantung juga boleh menyebabkan paru-paru berair. Ada juga soalan daripada netizen ni doktor. Dia tanya, betul ke kalau mandi malam tu boleh menyebabkan paru-paru berair? Macam mana doktor? Okey. Soalan yang bagus, tetapi jawapan dia adalah tidak, okey. So mandi malam tidak akan mengakibatkan paru-paru berair, okey. Sebab itu adalah mandi kat luar saja. So biasa kita ada air dalam badan baru kita dapat paru-paru berair. So jawapannya tidak. Okey, I see. Ada juga soalan tapi agak tidak berkaitan dengan topik kita hari ini. Dia bertanya mengenai hiccups ataupun sedu. Okay. Jadi bagaimana hiccups ataupun sedu tu boleh berlaku? Ini adalah soalan yang sangat bagus. Mungkin doktor yakin boleh ceritakannya. So I think hiccup biasa adalah satu irritation to the diaphragm. Ya, betul. Ya, irritation to diaphragm, yang apa-apa benda yang irritate diaphragm tu kita boleh ada itu hiccup. So tiada kena mengenai jantung, so siapa-siapa boleh ada hiccup. So mungkin doktor yakin boleh cerita lebih pasal tu dalam Facebook live seterusnya. Ya. Okey, jadi betul seperti Dr. Fu cakap, hiccups ataupun sedu tu adalah disebabkan oleh irritation ataupun contraction diaphragm. Diaphragm adalah satu otot yang memisahkan antara bahagian dada dengan bahagian perut ya. Jadi apabila otot kita berkontraksi, otot diaphragm itu berkontraksi dengan secara tidak teratur, boleh menyebabkan seseorang itu mengalami masalah sedu ya. Dan ada juga beberapa penyakit yang boleh menyebabkan sedu berlaku. Contohnya penyakit pneumonia, jangkitan kuman di paru-paru, ataupun orang yang alkoholik, ataupun orang yang ada masalah buah pinggang, mereka juga boleh mendapat masalah sedu ataupun hiccups ini ya. Okey, ada juga soalan mengenai perokok yang merokok dan dia ketagih rokok. Jadi kalau perokok itu, kita tahu perokok itu merokok untuk mengurangkan stres ya. Jadi kalau dia sudah tidak merokok, bagaimanakah cara untuk dia mengelakkan stres tersebut? Okay, so untuk perokok, so saya ada pesakit yang bila ada masalah jantung, tiba-tiba tak ada lagi rasa nak rokok dan stop completely, okay? Tetapi untuk orang yang tiada masalah, so kita sekarang ada banyak jenis benda yang boleh kurangkan dia punya ketagihan untuk merokok dia. Kita ada banyak pil makan ataupun patch, nikotin patch. So itu adalah benda-benda yang kita boleh bagi. Tapi pesakit ini perlu sedar yang dia nak stop rokok, baru kita boleh cuba alternatif lain untuk kurangkan dia punya ketagihan level by level. So kita ada nikotin patch yang kita boleh letak, kita ada tablet makan juga yang boleh makan untuk kurangkan dia punya ketagihan. So tetapi untuk biasa kurangkan stres kita boleh exercise, kita boleh buat banyak jenis benda untuk kurangkan stres supaya kita tak hilang ketagihan untuk rokok itulah. So itu kita mesti ada willpower, untuk stop rokok. Dan kadang-kadang memang ada satu trigger factor yang boleh stop pesakit-pesakit untuk stop rokok lah. Kadang-kadang ahli keluarga yang sakit,
kawan-kawan yang sakit, nampak ada orang yang sakit, dia pun akan khawatir, takut dan akan berhenti serta-merta. Okay, so cubalah cari banyak alternatif untuk cuba stop rokok, sebab kita tahu rokok itu adalah buruk, dan vape adalah buruk, dan boleh mengakibat banyak komplikasi dalam jangka masa panjang. Okay. Ada juga soalan mengenai respiratory rate ataupun breathing rate ya. Dalam satu minit orang biasa, orang adult, orang dewasa yang biasa boleh bernafas kebiasaannya antara 12 hingga 16 pernafasan selama seminit ya, tidak lebih dari 20. Kalau lebih daripada 20 tu bermaksud mungkin ada sesuatu masalah kesihatan yang sedang berlaku ya. Lelaki dan perempuan dewasa sama sahaja, kadar pernafasan mereka adalah antara 12 hingga 16 kali pernafasan seminit ya. Untuk kanak-kanak, kadar pernafasannya berbeza mengikut umur ya. Kalau kanak-kanak kurang daripada setahun ya, kadar pernafasan mereka adalah antara 30 hingga 60 kali seminit. Kanak-kanak berumur 1 hingga 3 tahun ya, kadar pernafasan mereka 24 hingga 40 kali bernafas seminit. 3 hingga 6 tahun 22 hingga 34 pernafasan seminit. 6 hingga 12 tahun 18 hingga 30 pernafasan seminit, dan 12 hingga 18 adalah 12 hingga 16 kali pernafasan seminit ya. Okey, jadi itu adalah soalan daripada Del Pluma ya. Harapnya kita dah menjawab sedikit sebanyak soalan beliau. Baiklah, rasanya kita pun sudah hampir sampai ke penghujung sesi. Mungkin Dr. Fu ada kata-kata terakhir ataupun take home message nak di-sharekan kepada netizen mengenai paru-paru berair dari segi masalah jantung? Okay, so again, paru-paru berair maksudnya air di dalam paru-paru, senang macam tu. Banyak komplikasi, dan ini adalah satu complication daripada masalah lain ataupun medical problem lain. Okay, so first and foremost, siapa yang ada masalah jantung, masalah buah pinggang, masalah hati, memang ada risiko untuk paru-paru berair. So kena berjaga, berhati-hati. So siapa yang ada masalah jantung dengan buah pinggang yang suara lemah, so air tidak boleh minum banyak. Paling penting adalah air. So lebih kurang 1 liter dalam satu hari. Okay, tapi kena tanya doktor dulu sebelum start macam ni, sebab kalau jantung you masih berfungsi dengan baik, boleh minum macam biasa. Okay, dan ubat paling penting, jangan skip ubat. So kalau sudah tahu ada masalah, ada penyakit, ada risiko, tolonglah makan ubat pada waktu yang sesuai, pada waktu yang betul, dan continue. Okay, so saya cakap kita kena compliant dengan ubat, adherence dengan ubat, dengan persistent dengan ubat. So bila kita dapat buat ini, dan kita dapat kurangkan risiko yang banyak. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Dr. Fu ya kerana sudi sama-sama kita membincangkan tajuk paru-paru berair dari perspektif Dr. Pakar Jantung ya. Hari esok kita akan bincangkan dengan Dr. Lim Kim Piao ya, Dr. Pakar Kencing Manis, untuk membincangkan mengenai pneumonia dan kencing manis ya. Baiklah. Terima kasih kepada semua kerana sudi bersama kita. Semoga sesi hari ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.